Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melihat tajuk Mabadi Ilmu Tauhid, iaitu kitab pelajaran Daya 4 ni. Walau bagaimanapun nama saja Daya 4, tapi pembelajarannya adalah tinggi sesuai untuk umur 20-an sebenarnya. Ini sebenarnya diambil daripada bahasa Arab. Jadi kalau dilihat tu Mabadi ni, perkataan Mabadi itu sendiri, kita besarkan sedikit kerana dia punya zoom tool ni. Terlalu besar pula. Okay, Mabadi ni adalah bahasa Arab, jamak dari mabda. Kalau kita lihat mabda ni mula lah. Mula tu kalau kita buka kitab, kita nampak lah dia punya ini perkataan ni, nombor satu apa, nombor dua apa. Itulah Mabadi sebenarnya. Jadi dalam Mabadi Ilmu Tauhid ni, dia nak ceritakan yang depan ni sebenarnya. Apa ada dalam kitab Ilmu Tauhid tu, apa yang nak diperbahaskan sebenarnya. Maknanya kalau kita bercerita dalam cerita Mabadi Ilmu Tauhid ni, dia nak mengelakkan kita daripada berlakunya kesilapan tajuk. Jadi kita tak adalah cerita bab lain, kita cerita pasal Mabadi Ilmu Tauhid ketuhanan, bukan kita cerita pasal apa pokok tumbuh-tumbuhan contohnya. Itu yang kefahaman yang pertama tu, iaitu Mabadi, mabda, mula, punca terbitnya sesuatu ilmu tu. Okey. Itu saja, tak payah panjang-panjang. Kalau kita menjawab dalam peperiksaan pun pendek-pendek je. Mabadi iaitu mula, ataupun punca, ataupun kalau susah sangat kandungan, ataupun susah sangat ringkasan, iaitu di sini disebut tujuan ringkas. Okey. Dalam cerita Mabadi Ilmu Tauhid ni ada 10 benda yang nak diperbahaskan ni. Kalau kita tengok satu persatu di sini, iaitu satu tentang pengertian ni dulu Ta'rif. Okey. Dua, besar sangat pula. Dua, tentang perbahasan dia, apa yang nak diperbahaskan. Ini kitab ni memang cantik lah. Tiga, tentang sumber ambilan dia. Empat, penyusun ataupun pengasas dia. Lima, hukum mempelajari ilmu tauhid tu apa dia. Kemudian Allahu Akbar. Ni nak membesarkan ni macam mana pula. Enam, kandungan dia. Apakah kandungan apa ilmu tauhid tu. Tujuh, kelebihan mempelajari ilmu tauhid. Kemudian seterusnya sebelah ni ada 10 disebut. 8, kedudukan ilmu tauhid ni berbanding dengan ilmu lain. 9, faedahnya belajar dapat, apakah faedahnya kita belajar ilmu tauhid ni. 10, kenapa tujuan apa kita belajar ilmu tauhid ini. Sebenarnya ini ulama telah ringkaskan untuk mempermudahkan kita memahaminya. Ini 10 kandungan ni, maknanya mungkin ada benda lain nak dicerita. Jadi kalau tak disebutkan kandungan ni, nanti orang bercerita bab lain pula. Tu sudah jadi masalah. Jadi kita tengok satu-satu lah. Kalau di situ kat segi pengertian dan nama ilmu tauhid itu sendiri. Ini dalam lingkungan Mabadi, ilmu yang menetapkan akidah Islam yang diambil dari dalil yang yakin, iaitu mengesahkan Allah yang disembah serta mengiktikadkan tunggalnya, disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, sifat, af'al dan perbuatan. Yang ini perbuatannya. Ini kalau baca seorang-seorang boleh pening ni. Iaitu cerita pasal apa ni? Ilmu yang menceritakan pasal akidah. Tak payahlah perkataan menetapkan, ini terjemah bulat-bulat daripada bahasa Arab ni. Ilmu menceritakan tentang akidah Islam. Sampai itu cukup. Itu nombor satu. Kemudian iaitu berdasarkan dalil. Dalil ni datang daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mengesahkan Allah, iaitu tunggal. Di sini ayatnya berbelit-belit. Dan mengiktikadkanlah apa benda lah. Okay. Kemudian kita pun iktikadkan bahawa zat Allah tu tunggal, sifat Allah Ta'ala tu pun tunggal, af'al Allah Ta'ala pun tunggal. Ada 3 benda kalau nak berbincangkan mengenai ketuhanan ni, iaitu zat Allah Ta'ala tu tunggal, sifat Allah Ta'ala tu tunggal, af'al tu tunggal. Walaupun sebenarnya zat tak boleh dibincang di sini. Baik, kita sambung. Itu yang pertama, ilmu yang menceritakan tentang akidah agama Islam daripada dalil Al-Quran, untuk mengesahkan Allah. Tentang apa? Allah Ta'ala tu tunggal daripada zat, sifat dan perbuatan Allah. Okey, suara mungkin tak apa-apa ni sedap kan. Saya demam sebenarnya. Belum baik-baik lagi ni. Kita sampai nak ambil 5 saja. Kemudian nama dia apa pula? Namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaidul iman. Ini ilmu tauhid, ilmu mengesahkan. Ilmu kalam, ilmu bercakap.
bercakap aja, iaitu menggunakan akal, perbahasan, okey, ilmu usuluddin, ilmu asal agama, ilmu sifat. Sebab apa sifat ni? Sebab kita membahaskan sifat-sifat saja. Sifat-sifat yang bukan menyebutkan reka bentuk, sifat-sifat mengenai kekuasaan Allah. Kemudian ilmu akidah Islam. Akidah ni akidah tu aqaidul iman, ikatan iman. Okey. Ulang balik kalau tak faham. Kadang-kadang baca pun tak faham. Okey. Ambil nota lagi bagus kalau cikgu bercakap tu. Apakah makna mabadi? Mabadi ni tempat mula, punca, punca pembelajaran, tujuan asas. Kemudian 10 benda yang dalam tajuk ilmu tauhid ini. Apa benda makna ilmu tauhid ni? Makna ilmu tauhid itu sebenarnya ilmu yang tak boleh besar. Ilmu yang tentang akidah Islam, yang diambil dari Al-Quran, mengesahkan Allah. Ayat ni berbelit-belit kan. Ilmu mengesahkan Allah, Tuhan yang disembah, tunggal dari segi zat, sifat dan perbuatan. Itu yang pertama, pengertian erti ilmu tauhid. Kemudian nama-nama ilmu tauhid. Kemudian apakah yang diceritakan dalam ilmu tauhid ini? Ada 4 benda lah, iaitu tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang makhluk-makhluk dari segi jirim, arad. Dari 3 jenis sebenarnya. Kalau makhluk ni sebab kita ada yang bentuk cair, ada yang bentuk gas, ada yang bentuk pepejal, tapi dia ringkaskan sini jirim dan arad je. Jirim tu ada benda, arad tu mendatang. Kemudian tentang berdasarkan tentang akidah, i'tiqad, ini dia punya perbahasan dia. Kalau dari segi perbahasan yang pertama, iaitu zat Allah, kita tak boleh cerita tentang zat reka bentuk Allah Ta'ala tu. Kita hanya boleh bercerita tentang zat, tentang sifat Allah Ta'ala. Sifat wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Okey, ini perbahasan dia. Kalaulah diceritakan tentang sifat wajib, mustahil, harus ni pun diambil daripada Al-Quran sebenarnya. Bukanlah 20 sifat tu semata-mata Allah Ta'ala hanya ber-20 sifat. Nah, sebenarnya diambil daripada Al-Quran. Okey. Sifat Allah Ta'ala tu tak ada pun zaman Nabi belajar macam itu. Nabi turunkan Al-Quran saja. Orang kemudian selepasnya berdasarkan daripada ilmu falsafah, dia nak mempermudahkan orang lain faham, dipecahkanlah kepada 3. Wajib pada Allah, iaitu Tuhan. Mustahil pada Allah, harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana untuk memudahkan faham. Yang kedua, untuk mengelak berlakunya apa yang terjadi pada agama lain. Contohnya seperti agama Nasrani, Kristian, yang menyatakan bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Tuhan boleh jadi apa-apa je. Boleh jadi sampah, boleh jadi orang, boleh jadi hutan, boleh jadi macam-macam. Jadi itu oleh itu perbahasan ini nak menceritakan Allah Ta'ala tu, kita nak bahas dia hanya dari segi sifat saja. Kalau tak, jadi macam orang-orang lain. Itu yang berlakunya mereka bentuk Tuhan, kerana ketidakfahaman. Kemudian pada segi Rasul, apa kita bincangkan? Sama juga sifat. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat yang harus bagi Rasul. Ini perbahasan. Kemudian tentang makhluk, kita pun bercerita tentang makhluk juga. Tentang makhluk ini supaya untuk menjadi dalil tentang kewujudan Allah. Jadi dalil, jadi bukti ya. Iaitu tentang arad, tentang jirim. Jirim ni macam-macam. Jirim ni contohnya pepejal, cecair, gas, itu jirim. Arad ni pula yang mendatang, dengan sebabnya adanya jirim ni. Kemudian alif ba ta sa, segala i'tiqad, kepercayaan, kenyataan yang didengar daripada perkhabaran. Ini tentang perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Ayat ni susah nak faham. 1, pada zat Allah sifat wajib, mustahil, harus. 2, pada zat Rasul sifat mustahil, harus. 3, pada makhluk jirim dan arad. 4, pada segala yang didengari daripada Rasul. Ini pelajaran ni tinggi, sesuai untuk orang-orang tua. Tapi pelajaran ni dia diajar untuk darjah 4. Tak apalah. Apakah perkara yang gaib? Syurga, neraka, dosa, pahala. Ini tak nampak, tapi bendanya ada. Cukuplah dengan dosa dan pahala. Bila buat benda maksiat,
kita terasa dosa itu datang kepada kita, lain rasanya. Bila buat pahala, terasa pahala datang kepada kita, lain rasanya. Walaupun benda itu gaib, tapi kita dapat merasainya. Wallahu'alam lah tu. Seterusnya, daripada manakah ini mabadi? Mana datangnya ilmu tauhid ni? Adakah diambil daripada surat khabar? Tak. Ilmu ni diambil daripada Al-Quran dan hadis. Bukan diambil daripada internet. Bukan diambil daripada sembarang. Maknanya dia punya, orang tak boleh nak pertikaikan ilmu ini berdalilkan ayat Quran. Bukan main hentam saja. Siapa yang menulis buku ni? Ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid yang kita pakai inilah yang kat Johor ni, kat Suagama Johor. 2 orang nama ni, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Ini kita nak belajar tentang ketuhanan. Siapa yang tulis ni? 2 orang ni lah. Kalau nak belajar selain daripada dia ni, boleh ke tidak? Kalau pandai mencari, boleh. Kalau tak faham, tak payahlah. Guna je lah ilmu 2 orang ni. Seterusnya kita ambil yang kelima je. Tak payah banyak untuk hari ni. Hukum mempelajari ilmu tauhid ini. Memang hukumnya adalah wajib. Fardu ain lah. Fardu ain ini adalah wajib. Siapa yang wajib? Kepada semua lelaki, semua perempuan, tahu sifat Allah secara ringkas, ijmali dan tafsili. Tafsili terperinci dengan ijmal, dengan dalil yang ringkas, dengan ijmali. Adapun mengetahui dalil tafsili, hukumnya fardu kifayah, iaitu cukuplah memadai seseorang yang mengetahuinya. Tapi walau bagaimanapun, kalau seorang beritahu saja, yang lain-lain tak tahu pun payah juga. Kenalah kita berusaha mencari ilmu tersebut. Okay, ulang balik apa yang kita tahu tentang ini. Yang pertama ni, di sini kita ringkaskan 10 perkara yang jadi tempat mula ilmu ini, ilmu tauhid. Ni benda ni nak diperbahaskan ni. Ta'rif, pengertian ilmu tauhid, perbahasan dia, penyusun dia, sumber ambilan, hukum mempelajari ilmu tauhid. Sekadar diringkaskan, senanglah faham kan. Jadi itu saja untuk hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang tu dari saya sendiri, dan saya mohon maaf kalau pun tak sihat. Menggigil-gigil cakap demam lagi. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.